Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Pada 6 Mei 2013, Amerika Syarikat digemparkan dengan berita penemuan semula mangsa penculikan yang diculik pada 10 tahun yang lepas. Mangsa penculikan tersebut bernama Michelle Knight, Amanda Berry dan Gina DeJesus. Kesemua mangsa diculik dan dijadikan tahanan selama hampir 10 tahun oleh seorang lelaki yang bernama Ariel Castro. Siapa Ariel Castro? Ariel Castro, seorang lelaki berkulit putih yang berhijrah dari Puerto Rico ke Amerika Syarikat dan membesar di sebuah kawasan bernama Cleveland, Ohio. Pernah berkahwin dan mempunyai seorang isteri yang bernama Grimilda Figueroa dan mempunyai 4 cahaya mata, 3 lelaki dan seorang perempuan. Mereka sama-sama menetap di sebuah rumah bernombor 2207 di Simeo Avenue pada 1992. Ariel Castro pernah ditahan dan didakwa atas kesalahan keganasan rumah tangga. Apabila isterinya mendakwa, Ariel Castro sering memukul dan mencederakan beliau sehingga beliau mengalami kecederaan yang serius di anggota badannya. Ariel Castro dikatakan juga pernah menolak isterinya sehingga jatuh tangga dan menyebabkan kepala isterinya mengalami pendarahan beku di kepala. Dan Ariel Castro pernah memukul isterinya sehingga menyebabkan tulang hidungnya patah. Pada tahun 1996, perkahwinan mereka berdua tidak kekal lama. Grimilda Figueroa dan Ariel Castro dikatakan bercerai dan Grimilda Figueroa keluar dari rumah tersebut bersama kesemua anaknya setelah berjaya mendapatkan hak penjagaan anaknya dari Ariel Castro. Selepas itu, Ariel Castro dikatakan hidup seorang diri di rumahnya dan bekerja sebagai seorang pemandu bas sekolah di Cleveland Metropolitan School District dan mengambil upah bermain bas di beberapa kelab malam di sekitar kawasan Cleveland. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Ini adalah rekod perbualan telefon di antara Amanda Berry dan juga pihak polis. Amanda Berry merupakan salah seorang mangsa pertama yang berjaya meloloskan diri selama diculik dan dijadikan tahanan oleh Ariel Castro selama hampir 10 tahun. Bersama-sama lagi 2 mangsa iaitu Michelle Knight dan juga Gina DeJesus. Ini adalah kronologi kes penculikan yang dilakukan oleh Ariel Castro ke atas kesemua mangsanya iaitu Michelle Knight, Amanda Berry dan Gina DeJesus. Macam mana mereka diculik dan dijadikan tahanan selama hampir 10 tahun tanpa diketahui oleh sesiapa pun termasuk pihak polis pada ketika itu. Michelle Knight hilang pada 23 Ogos 2002, berusia 21 tahun. Beliau mempunyai masalah kemurungan hidup akibat sering dibuli di sekolah dan pernah terlibat dalam kes rogol yang melibatkan dirinya sehingga beliau terpaksa mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Joey. Pada hari kehilangan beliau sepatutnya dijadualkan hadir ke mahkamah atas tuntutan kes hak penjagaan anaknya. Dan dia kali terakhir dilihat keluar dari rumah sepupunya. Ariel Castro yang juga kenalan rapat kepada bapa Michelle Knight menculik Michelle dengan mengajak Michelle ke rumahnya dengan menjanjikan seekor anak anjing untuk diberikan kepada anaknya iaitu Joey. Dengan ajakan Ariel Castro, Michelle Knight dibawa ke rumahnya dan sejak itu Michelle tidak lagi kelihatan. Amanda Berry merupakan mangsa kedua hilang pada 21 April 2003 iaitu sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-17. Kali terakhir beliau dilihat jika beliau memberitahu kakaknya bahawa beliau akan menumpang seseorang untuk pulang dari tempat kerjanya. Amanda Berry bekerja secara sambilan di sebuah restoran Burger King berdekatan kediamannya. Amanda Berry juga merupakan rakan kenalan kepada salah seorang anak Ariel Castro yang bernama Angie. Dikatakan diculik oleh Ariel Castro dengan mempelawa Amanda Berry untuk menaiki bersamanya untuk dihantar pulang. Dalam perjalanan, Ariel Castro dikatakan bertanya kepada Amanda sekiranya beliau ingin berjumpa dengan anaknya iaitu Angie.
setelah keinginan Amanda Berry untuk berjumpa dengan anaknya. Ariel Castro membawa Amanda Berry pulang ke rumahnya dan mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Beliau mengurung Amanda Berry di bilik bawah tanah. Setelah itu, kelibat Amanda Berry juga tidak lagi kelihatan. Gina De Jesus merupakan mangsa ketiga penculikan yang dilakukan oleh Ariel Castro. Berusia 14 tahun pada ketika itu, beliau dilaporkan hilang pada 2 April 2004, setahun selepas penculikan Amanda Berry. Kali terakhir beliau dilihat di sebuah pondok telefon selepas pulang dari sekolah. Ketika itu beliau bersama dengan seorang kawan yang bernama Arlene Castro yang juga merupakan anak kepada Ariel Castro. Setelah berada di sebuah pondok telefon, Gina De Jesus mengambil jalan pulang ke rumahnya secara bersorangan diri. Dalam perjalanan pulang, Gina De Jesus dikatakan diculik oleh Ariel Castro dengan menggunakan sebuah van. Gina De Jesus kemudian dibawa ke rumah Ariel Castro dan dirantai di bilik bawah tanah sama seperti terjadi kepada Michelle dan juga Amanda Berry. Ketika mangsa pertama iaitu Michelle Knight diculik, Michelle dibawa oleh Ariel Castro ke bilik tingkat atas rumahnya. Di situ, Michelle diikat tangan dan kakinya oleh Ariel Castro. Michelle cuma diberi makan sekali sehari dan dibenarkan untuk mandi sekali seminggu. Sisaan Michelle diteruskan apabila Michelle dijadikan sebagai pelayan seks oleh Ariel Castro. Sehingga dikatakan Michelle Knight pernah hamil sebanyak 5 kali, namun dipaksa menggugurkan kandungannya oleh Ariel Castro dengan cara yang paling kejam seperti ditumbuk, memukul menggunakan dumbbell dan membiarkan Michelle kelaparan. Selepas Ariel Castro berjaya menculik mangsa kedua iaitu Amanda Berry, Ariel Castro membawa Amanda Berry ke rumahnya dan dikurung di bahagian bawah tanah rumahnya. Kaki dan tangan Amanda Berry diikat dengan rantai besi dan disarung helmet di kepalanya. Amanda Berry ditinggalkan bersorangan diri di bilik bawah tanah rumah tersebut. Setelah 4 hari Amanda Berry diculik, Amanda Berry dipindahkan dari bilik bawah tanah ke sebuah bilik tingkat 2 di rumah Ariel Castro. Amanda Berry dikatakan juga dijadikan sebagai hamba seks sama seperti Michelle dan dikatakan juga hamil akibat perbuatan Ariel Castro. Namun Ariel Castro dikatakan tidak berniat untuk menggugurkan kandungan Amanda Berry. Pada Disember 2006, Amanda Berry melahirkan seorang bayi yang menggunakan proses waterbirth, iaitu satu proses bersalin dalam kolam plastik berisi air yang dibeli oleh Ariel Castro. Proses Amanda Berry melahirkan bayi tersebut dibantu oleh Michelle Knight pada ketika itu. Bayi yang berjaya dilahirkan oleh Amanda Berry diberi nama Jocelyn. Nasib yang sama juga terjadi kepada mangsa ketiga iaitu Gina De Jesus. Gina De Jesus juga dijadikan tahanan di rumah Ariel Castro. Badannya diikat dan dijadikan hamba seks sama seperti mangsa sebelumnya iaitu Michelle Knight dan juga Amanda Berry. Akan tetapi dikatakan Gina De Jesus tidak pernah hamil akibat perbuatan Ariel Castro. Kesemua ketiga-tiga mangsa tahanan Ariel Castro dikurung di bilik berasingan di rumahnya dan diugut setiap hari sekiranya mereka ingin cuba melarikan diri dari rumah tersebut. Selama mereka dikurung, mereka tidak pernah sesekalipun menjejakkan kaki keluar rumah kerana kesemua tingkap rumah Ariel Castro ditutup dengan menggunakan kayu. Selama melakukan jenayah penculikan tersebut, Ariel Castro masih menjalani hidup seperti biasa. Malah jiran dan kenalannya juga tidak pernah menyedari berlakunya jenayah paling kejam yang dilakukan oleh Ariel Castro di dalam kediamannya. Pada 4 hari sebelum terbongkarnya segala perbuatan yang dilakukan oleh Ariel Castro, Ariel Castro memuat naik post di Facebooknya dengan menulis caption, "Miracle do happen. God is good." Pada 6 Mei 2013, bermulanya hari pembebasan bagi kesemua mangsa. Ketika itu dikatakan Ariel Castro akan keluar untuk pergi ke rumah ibunya. Amanda Berry yang menyedari bahawa Ariel Castro bakal meninggalkan rumah tersebut, bertindak memberanikan diri keluar dari biliknya dan turun menuju tingkat bawah rumah tersebut. Sambil memerhatikan keadaan sekeliling dan memastikan Ariel Castro sudah meninggalkan rumah tersebut, Amanda Berry pergi mengetuk pintu utama rumah yang masih berkunci dengan kuat. Ketukan dan jeritan kuat oleh Amanda Berry itu disedari oleh beberapa jiran berdekatan rumah tersebut. Charlie Ramsey,
salah seorang jiran berhampiran rumah tersebut, menyedari jeritan meminta tolong oleh Amanda Berry, lalu bergegas ke hadapan rumah tersebut. Dia yang menyedari Amanda Berry berada di dalam rumah, membantunya menyelamatkan Amanda Berry keluar dari rumah tersebut. Charlie Ramsey menolong dengan memecahkan bahagian pintu rumah tersebut dan menolong Amanda Berry keluar dari lubang itu bersama anaknya yang bernama Jocelyn. Setelah berjaya keluar dari rumah tersebut, Amanda Berry menghubungi pihak polis untuk meminta bantuan. Pihak polis segera bergegas ke rumah tersebut dan memecah masuk bagi menyelamatkan dua lagi mangsa, iaitu Michelle Knight dan Gina DeJesus. Ketiga-tiga mangsa menangis sambil berterima kasih kepada pihak polis kerana berjaya menyelamatkan mereka. Ketiga-tiga mereka bersama anak Amanda Berry dihantar ke Metro Health Medical untuk pemeriksaan. Kes ini menjadi topik paling hangat bagi kawasan kejiranan rumah tersebut dan seluruh rakyat Amerika Syarikat kerana tidak menyangka ketiga-tiga mangsa penculikan tersebut masih hidup setelah 10 tahun. Setelah mendapatkan maklumat dari ketiga-tiga mangsa penculikan tersebut, pihak polis berjaya menahan Eric Castro. Selepas penahanan Eric Castro, beberapa dakwaan dikemukakan ke atas Eric Castro atas kesalahan penculikan tersebut. Antaranya ialah pada 8 Mei 2013, Eric Castro didakwa atas 4 tuduhan penculikan dan 3 tuduhan rogol yang boleh membawa hukuman 10 tahun atau penjara seumur hidup. Pada Jun 2013, tuduhan rasmi dibuat oleh juri Cuyahoga County dengan mengandungi 329 tuduhan. Lepas dakwaan tersebut, pada 17 Julai, Eric Castro sekali lagi membuat pengakuan tidak bersalah atas kesemua tuduhan tersebut. Namun pada 26 Julai 2013, Eric Castro mengaku bersalah terhadap kesemua 937 tuduhan ke atas kesemua jenayah yang dilakukan dan menerima hukuman penjara 1000 tahun. Pada 3 September 2013, setelah sebulan Eric Castro menjalani hukuman penjaranya, beliau ditemui mati tergantung dengan leher beliau terjerut dengan selimut di dalam sel tahanannya di Correctional Reception Center. Setelah ketiga-tiga mangsa penculikan tersebut diselamatkan, Michelle Knight, Gina DeJesus dan Amanda Berry serta anaknya yang bernama Jocelyn kini menjalani kehidupan seperti biasa. Kisah penculikan tersebut berjaya diadaptasi dan difilmkan dalam sebuah filem bertajuk Cleveland Adaptation yang ditayangkan pada 2015. Sekian, terima kasih.